Peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW terus diperingati sebagai satu tarikh penting dalam kalender Islam. Sambutan nuzul Quran juga sebagai menyanjung mukjizat paling besar yang dikurniakan kepada baginda. Namun bagi generasi moden yang kurang mendalami Islam, sambutan ini kurang bermakna, malah penghayatan terhadap bacaan Al-Quran juga semakin jarang dipraktikkan. Al-Quran diturunkan pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada malam Jumaat tanggal 17 Ramadan, iaitu tahun ke-41 kelahiran baginda. Nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah, dan Al-Quran pula bermaksud bacaan atau himpunan. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq merupakan pembuka kepada penurunan ayat-ayat berikutnya. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhannya, iaitu tidak ataupun tanpa berturut-turut seperti mana yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya barulah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, lebih kurang 23 tahun. Al-Quran tidak mungkin ditandingi dan kebenarannya tidak diragui kerana ia satu kitab yang lengkap untuk dijadikan panduan di dunia maupun di akhirat. Perkara ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab, yakni Al-Quran, yang tiada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Pengalaman dan penghayatan terhadap kandungan Al-Quran perlu jadi amalan setiap hari dan bukan hanya pada bulan-bulan tertentu sahaja. Berdasar kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, aku akan berikan ia satu pahala, dan pahala itu aku gandakan menjadi 10 kali ganda. Justru satu kerugian besar bagi individu yang tidak tahu membaca Al-Quran atau tahu namun tidak mengamalkannya. Jadi mereka yang langsung tak nak baca Quran, dia sudah terputus daripada manual Allah Ta'ala, bimbingan Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang baca Quran, dia berpahala insya-Allah. Cuma adalah lebih baik dia gunakan pahala, dia boleh gunakan kesempatan boleh baca itu naik setingkat lagi untuk dia mengamalkannya. Apa yang menyedihkan, umat Islam kini seakan lupa Al-Quran panduan terbesar dalam hidup. Bacaannya pula hanya jadi dendangan dalam majlis rasmi ketika kematian atau pada malam Jumaat sahaja. Usaha perlu dilakukan agar sambutan Hari Kebesaran Islam harus ada kesinambungan pada kehidupan seharian masyarakat bagi membangkitkan kesedaran keagamaan. Budaya Iqra atau membaca juga perlu diterapkan sejak usia muda bagi menerapkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Menerusi laman Facebooknya, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap rakyat beragama Islam di negara ini mengambil peluang menghayati kandungan kitab suci Al-Quran. Jelas Datuk Seri Najib, lebih-lebih lagi di zaman IT ini, kemudahan seperti internet dan aplikasi telefon pintar mampu mempermudah penghayatan Al-Quran. Kitab Al-Quran katanya bukan sekadar memberi pedoman ibadah, malah menjadi petunjuk pelbagai bidang kehidupan manusia seharian merentasi zaman.